Warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar bab 3, lukisan ortografik. Di akhir pembelajaran, pada subtopik 3.1.1, pelajar akan dapat menerangkan konsep lukisan ortografik unjuran sudut pertama dan sudut ketiga, dan kedua, pelajar juga akan dapat membezakan antara lukisan ortografik unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Prinsip sukuan ortografik bagi unjuran sudut pertama, kedudukan pandangan hadapan berada di sebelah atas selari dengan pandangan sisi, manakala pandangan plan berada di bawah selari dengan pandangan hadapan. Jika anda dapat lihat unjuran sudut pertama, bagi pandangan plan ia berada di bawah. Kemudian pandangan hadapan berada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Manakala ini merupakan simbol bagi unjuran sudut pertama. Bagi unjuran sudut ketiga, kedudukan pandangan plan di atas selari dengan pandangan hadapan di bawah, manakala pandangan sisi sebaris dengan pandangan hadapan. Ini merupakan unjuran sudut ketiga di mana pandangan plan berada di atas selari dengan pandangan hadapan. Bagi lukisan ortografik unjuran sudut ketiga, murid akan dapat membina lukisan ortografik unjuran sudut ketiga bagi bongkah yang mempunyai permukaan yang pertama rata, kedua condong, ketiga bulat, keempat oblik, kelima lengkung dan keenam gabungan pelbagai permukaan. Ini adalah merupakan bongkah yang pertama, iaitu bongkah yang mempunyai permukaan rata di mana pinggir adalah selari dengan sarta mengufuk dan menegak sahaja. Ukuran yang diunjukkan ke sarta mengufuk dan menegak merupakan ukuran panjang sebenar objek. Seterusnya adalah lukisan ortografik bagi bongkah yang mempunyai permukaan condong, di mana permukaan condong ini mempunyai pinggir yang tidak selari dengan sarta menegak atau sarta mengufuk. Bagi lukisan ortografik unjuran sudut ketiga bagi bongkah yang mempunyai permukaan oblik, permukaan oblik adalah permukaan yang tidak selari dengan mana-mana satah pada paksi simetri. Pengujuran dilakukan dengan mengunjurkan bucu-bucu oblik ke sarta mengufuk dan menegak. Contoh bongkah pada gambar rajah ini adalah contoh bongkah berpermukaan oblik di B. Maka di sudut B ini adalah permukaan oblik. I adalah permukaan condong. Begitu juga dengan E. Seterusnya, bagi lukisan ortografik bongkah yang mempunyai permukaan bulat. Bongkah yang berpermukaan bulat adalah biasanya bagi bongkah yang berbentuk silinder, seperti yang pada gambar rajah yang ditunjukkan. Bagi bongkah yang mempunyai permukaan melengkung, bongkah ini adalah melengkung dengan sarta mengufuk dan menegak. Seperti pada contoh bongkah pada yang gambar rajah awak dapat lihat, contoh bongkah permukaan adalah lengkung di F. Apabila bongkah berbentuk silinder dipotong serong, salah satu permukaan yang dimunculkan akan kelihatan seperti elips. Maka ini adalah bagi lukisan ortografik bagi bongkah yang mempunyai permukaan bulat dan melengkung. Contoh permukaan bongkah yang bulat di D dan lengkung di C. Dan yang terakhir, bagi bongkah yang mempunyai pelbagai permukaan di mana ia menggabungkan beberapa jenis permukaan yang kita pelajari daripada awal tadi. Contoh bongkah berpermukaan lengkung di F dan juga bergabung dengan permukaan serong dan sebagainya. Lukisan ortografik digunakan secara meluas dalam bidang kejuruteraan seperti kejuruteraan mekanikal, bangunan elektrik dan elektronik. Lukisan ortografik juga dapat membantu menterjemah secara terperinci reka bentuk suatu produk. Setelah pelajar dapat memahami beberapa jenis bentuk permukaan,
bongkah bagi lukisan ortografik unjuran sudut ketiga, maka bagi latihan kita akan lihat dalam lembaran praktis lukisan kejuruteraan tingkatan 4. Okey, tengok pada soalan pertama, rajah 1 menunjukkan dua pandangan bagi satu objek A. Okey, ini objek A. Lukis pandangan sisi kanan bagi objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Okey, sebelum kita mulakan latihan, jadi kita kena kenal pasti pandangan. Ada 3 pandangan, iaitu pandangan apa? Pandangan pelan, ataupun kita tulis P je lah lepas ni. Kemudian pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Jadi tengok pada objek A, kita tentukan pandangan pelan adalah daripada atas ini, iaitu pelan. Kemudian pandangan hadapan, kita tengok soalan. Jadi pandangan hadapan mempunyai kedalaman yang lebih panjang, dan ini adalah kelebaran. Jadi E adalah pandangan hadapan, manakala daripada arah G adalah pandangan sisi. Boleh faham setakat ni? Langkah seterusnya adalah membuat garisan unjuran. Unjuran daripada pandangan pelan ke pandangan hadapan dan juga kepada pandangan sisi. Soalan dia suruh cari pandangan sisi. Jadi unjurkan di setiap sen. Semua ni adalah garisan binaan sahaja. Nampak pelajar? Untuk unjuran, kita dah unjurkan daripada pandangan pelan kepada pandangan hadapan. Maka garisan unjuran ni adalah untuk mengunjurkan garisan unjuran daripada pandangan pelan kepada garisan unjuran. Kemudian pergi ke pandangan sisi. Ini adalah untuk pandangan sisi. Di setiap garisan, pelajar hanya perlu unjurkan saja ke garisan unjuran. Pastikan semua hanyalah garisan binaan. Kemudian unjurkan saja ke bawah. Gunakan T-square pelajar. Jadi pada pandangan sisi kita akan dapat lihat G dan juga apa dia? F, betul? G dan juga F. Maka F adalah di sini. Di sini ya. Pekatkan kawasan F. Untuk sisi sebelah kanan semua kita gariskan garisan objek. Sebab pada sisi F, sisi G ni semua kita nampak. Dan juga pada C adalah di sini. Untuk daripada kawasan F dan juga G ni, ia adalah di sini. Belajar kena pasti jadi garis hingga ke
ke bawah. Okey, manakala untuk F, dia terletak di sini. Kalau awak tengok daripada pandangan hadapan. Okey, di mana? Di sini. Okey, ada lagi tak untuk garisan objek? Okey, maka ni adalah yang awak lihat di G di sini. G dan juga F. Okey, soalan seterusnya adalah bagi bongkah yang mempunyai permukaan condong. Okey, jadi saya dah ajar pada soalan 1, 2 tadi. Kita tentukan plan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, bila kita dah mahir, kita boleh buat dengan cepat sedikit lah. Okey, jadi pada pandangan plan adalah soalan, bagi soalannya lah. Okey, pada pandangan plan, kita akan nampak pada permukaan rata A, K dan permukaan condong C. Okey, C ni adalah bagi permukaan condong dan juga permukaan rata B. Okey, pada plan, kita akan nampak permukaan rata A, B dan juga permukaan condong C. Okey, pada soalan ni kita dah nampak pada pandangan hadapan, okey, dia nampak E dan juga D. Okey, pandangan sisi G dan juga F serta C. Okey, ni dia dah bagi. C ni tadi permukaan condong, tapi daripada pandangan sisi kita nampak dia seperti inilah, satu garisan saja, dia tak nampak. Okey, jadi kita terus buat garis. Okey, apa sahaja garisan kita unjurkan. Unjurkan daripada pandangan ke pandangan plan. Okey, mesti ingat untuk unjuran sudut ketiga, hadapan mesti dengan pandangan plan. Okey, kalau awak lukis kat pandangan sisi, salah lah. Sebab pasangan dia memang plan, pandangan hadapan dan juga sisi. Gunakan T-square dan gariskan ke semua hujung permukaan. Okey, seterusnya buat apa? Kalau daripada pandangan plan, kita dah unjurkan ke pandangan plan. Okey, maka kita tahu kita kena buat garisan 45 darjah. Okey, di mana? Di hujung permukaan ni, di sini. Kita buat 45 darjah. Gunakan set square. Okey, dah dapat buat garisan 45 darjah. Okey, kemudian apa yang perlu awak lakukan? Okey, jadi bila dah dapat garisan 45 darjah, unjurkan daripada pandangan sisi. Okey, daripada hujung G, kemudian C dan juga hujung F.
Okey, unjurkan saja. Saya rasa pelajar dah mahir dah untuk unjurkannya. Okey. Okey, dah unjurkan. Jadi awak kena pastilah. Okey, maka yang awak unjurkan ni adalah semua unjuran daripada pandangan sisi dan juga pandangan hadapan ke plan. Okey, tadi pandangan plan kita nampak. Okey, C. Okey, B di mana? B berada di antara G ni lah. Di sini. Di sini adalah B. So, di sinilah kita tahu B bertemu dengan D di sini. Jadi, ini adalah kawasan B. Kita dah kenal pasti. Kita boleh tegak ke sini. Okey, untuk garisan objek di hujung ni. Okey, A di mana sehingga E ni, puncak E. Okey, maka ni semua kita sedang buat E ni. Okey, kita buat garisan objek. Okey, tegakkan. Okey, ni adalah A yang awak buat ni. Kemudian B, macam mana nak buat B? B tadi kita dah kenal pasti dia daripada pandangan plan dia adalah selari dengan di kawasan D ni. Okey, betul. Okey, kemudian kita sedang buat yang ni. Okey, B di mana? Di kawasan E. Okey, dekat sini B. B kalau daripada pandangan sisi di sini. Okey, yang bawah sekali boleh tak kita garis sehingga hujung ni? Okey, boleh. Sebab daripada pandangan plan kita nampak ada satu garisan tegak di sepanjang E. Okey, di hujung sampai hujung sinilah kita boleh garis. Okey, ni. Okey, kemudian di hujung G pun kita boleh G sehingga ke sini, diunjurkan pun kita boleh gariskan pekat. Okey, atas pun sama. Ni pun sama nampak. Okey. Okey, jadi yang kita tak buat lagi adalah kawasan C. C adalah di sini. Kita tengok dia pandangan sisi. Ni adalah C. Okey, saya ulang semula. C adalah di sini. Yang awak nampak ni pandangan sisi adalah sehingga di kawasan sini. Okey, jadi kita akan ni. Okey, maka kita akan pekatkan yang ini. Okey, nampak tak ni B, B dan juga C. Okey, bagi permukaan condong daripada pandangan plan dia hanyalah nampak rata seperti ini. Okey. Okey, untuk soalan 7 dan seterusnya lah. Okey, maka kita dapat tengok soalan. Okey, dia dah tak ada bagi lagi macam soalan sebelum-sebelum ni. Contoh soalan sebelum ni dia bagi A, kemudian dia namakan B, C, D, E, F. Dan kemudian awak akan hanya lengkapkan satu saja pandangan. Okey, pada soalan 7 dan seterusnya dia hanya bagi satu saja pandangan pada soalan dan juga ukuran. Okey, ukuran macam inilah. Okey, maka awak dah kenal pastilah, dah mahir mana satu pandangan plan, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi bergantung pada soalan.
Okey, soalan 7 menunjukkan pandangan hadapan bagi objek A. Lukis pandangan atas dan pandangan sisi kanan bagi objek itu. Pandangan sisi kanan di sebelah sinilah pandangan sisi. Okey, dan juga pandangan plan. Okey, tunjukkan garisan unjuran. Okey, untuk soalan 7, ini hanyalah bongkah yang berpermukaan condong. Okey, seperti inilah di sini. Okey, ini adalah potongan. Manakala oblik adalah seperti pada soalan 8. Ada permukaan condong dan juga oblik. Okey, saya tunjukkan dulu macam mana nak lukis soalan 7. Okey, bila soalan dia hanya beri satu saja pandangan, maka kita dah tahu yang ini tadi adalah pandangan hadapan sebab dia suruh lukis pandangan sisi dan juga plan. Okey, perkara pertama yang awak perlu lakukan adalah unjurkan sahaja apa sahaja garisan daripada soalan yang diberi. Okey, gariskan saja garisan binaan. Okey, contohnya pada pandangan plan. T square untuk pastikan unjuran awak tepat. Kemudian garisan unjuran 45 darjah di hujung. Di hujung bongkah objek A. Okey. Okey, seterusnya adalah membuat unjuran. Okey, maka awak boleh mula daripada pandangan sisi ataupun plan. Okey, kita tengok kalau daripada pandangan sisi, kita akan dapat lihat yang ini. Okey, kita tengok pada pandangan hadapan ada garisan putus-putus. Di sini bermaksud ada tersembunyi. Okey, mana pandangan hadapan? Di sini. Okey, jadi putus-putus di sini. Bermaksud ada satu objek di belakang. Tengok pada soalan dia putus-putus di sini. Okey, cuba tengok soalan kat sini. Okey, jadi awak tahulah yang ni ada di belakang. Okey, jadi kita boleh lukis pada pandangan sisi. Mula dengan pandangan plan. Pandangan plan awak akan dapat lihat daripada sini. Ni kita akan nampaklah daripada plan. Okey. Okey, untuk tapak pada plan, okey, kita tengok di sini tapak pada plan. Okey, maka kita dah unjurkan ke atas, kita hanya gariskan garisan objek di sini. Okey, ini ini kita akan lukis. Sorry, tak nampak. Yang ini. Okey, kemudian tapak kita dah lukis. Okey. Awak tengok pada soalan 12 mm. Okey, kita dah lukis tapak. Ini adalah 12 mm. Okey, maka awak akan ambil ukuran 10, 12 mm. Okey, ambil set square. Okey, ini adalah jarak 12 mm ataupun 1.2 cm. Kita dah ambil ukuran tadi. Okey, kemudian kita akan, ni kita dah buat. Kita akan lukis. Okey, ni adalah satu line. Ni adalah satu line. Kita akan lukis
44 mm. Daripada jarak 12, kita akan lukis 44. Okey, maka awak ambil ukuran 44 5.4. Pada tapak ada serong di sini, maka kita boleh garisan objek. Okey, yang ni. Okey, kemudian kita akan lukis daripada pandangan pelan untuk garisan yang ini. Okey, di mana dia kalau awak tengok? Okey, maka daripada sini ke ujung yang sebelah sini lah. Kalau kita tengok daripada pandangan sisi, dia ada satu ruang di sini. Maka kita pekatkan jadi garisan objek. Okey, ni pun garisan objek. Okey, ni maka garisan objek juga. Okey, daripada pandangan pelan awak tengok ni sebelah kiri 44 12. Okey, kemudian yang serong ke hujung. Okey, tinggal garisan daripada pandangan hadapan. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey, kemudian kita pekatkan. Okey, daripada pelan. Okey, kita kemaskan daripada pandangan sisi. Itu di mana? Itu adalah kawasan pada pandangan hadapan yang ada potongan permukaan condong ni lah di sini. Tapi pada pandangan sisi kita tengok dia hanyalah rata seperti ini. Okey, maka kita perlu pekatkan garisan objek. Iaitu jawapan kita. Okey, pastikan garisan binaan tu adalah lebih cair daripada yang awak lukis. Okey. Kita dah dapat pada pandangan pelan dan juga pandangan sisi. Okey, menunjukkan pandangan sisi kiri bagi objek A. Lukis pandangan hadapan dan pandangan atas bagi objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Okey, jadi soalan dia dah bagi yang ini adalah pandangan sisi. Okey, jadi awak tahu dari sebelah sinilah pandangan sisi. Okey, dia tengok ada bulat sajalah pandangan sisi. Okey, ini pandangan hadapan. Okey, dan soalan minta lukis pandangan pelan. Okey, jadi ini adalah asas untuk bagi permukaan yang bulat lah. Okey, diberi pandangan hadapan kelebaran adalah 80 mm. Maka awak unjurkan sahaja daripada pandangan sisi. Okey, unjuran gunakan. Jadi unjurkan sahaja ada semua ujung garisan. Okey, dah.
Okey, tapi soalan dia bagi berapa ni? Lebar 80 mm. Maka awak tandalah 80 mm. Jarak daripada mana? Daripada pandangan sisi terpulang. Okey, jarak bebas. Okey, jadi saya tanda 12 tambah 8 berapa? 20. Okey, maksudnya kat mana pandangan hadapan? Dekat situlah pandangan plan. Okey, unjuran di sini lah. Okay, unjuran di sini. Maka buat unjuran seperti biasa. Okey, bermakna okey. So, pandangan plan kita dah dapat dan juga pandangan hadapan. Okay, jadi pandangan hadapan kita nampak hanyalah kita pekatkan satu bentuk segi empat. Okey, kita pekatkan jawapan. Dan plan juga sama. Jadi ini adalah asas untuk bongkar berbentuk bulat lah. Okey, pekatkan jawapan. Okey, ini adalah untuk pada pandangan hadapan, maka jangan lupa untuk buat garisan putus pada tengah, menandakan ni adalah pada tengah dia ada satu hollow ataupun lubang. Okey, di tengah ni. Okey, ni untuk asas bagi bulatan. Okey, pada soalan 12, Raja 12 menunjukkan pandangan sisi kiri bagi objek A. Lukis pandangan hadapan dan pandangan atas objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Ini sama, cuma pada soalan dia kerat separuh dekat sini lah. Jadi pada ini adalah pandangan sisi, ini adalah pandangan hadapan, dan dari atas adalah pandangan plan. Okey, diberi pandangan sisi. Jadi kalau tengok pada bulatan ni ada satu garis objek dekat tengah ni, menandakan yang inilah dia potong separuh dan tinggalkan yang kawasan belakang tu, yang ni, dan dia bercantum di sini. Okey, kita lukis dengan membuat unjuran daripada pandangan sisi ke pandangan hadapan. Unjurkan ketinggian. Okey, garisan binaan semua. Okey. Okey, daripada pandangan hadapan. Okey, jangan lupa keratan tu adalah pada jarak 40 mm. Okey, maka perlu tanda. Kemudian dan juga tinggi. Okey, macam mana daripada pandangan hadapan kita akan nampak adalah pada bahagian tapak. Kita pekatkan tinggi yang inilah. Okey, daripada pandangan sisi. Okey, tak ada masalah. Pekatkan sahaja.
Ia adalah daripada pandangan hadapan. Okey, hadapan, pandangan sisi. Okey, kemudian unculkan sahaja semua. Maka awak tahu pandangan plan adalah selari dengan pandangan hadapan. Okey, garisan unjuran di mana? Di hujung yang ini. Okey, maka kita buat garisan unjuran 45 darjah. Kita set. Okey. So, ini ada pandangan plan dan juga ini pandangan hadapan. Pandangan atas bagi objek A. Okey, ini adalah plan. Okey, lukis pandangan hadapan dan pandangan sisi kiri bagi objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Ini adalah pandangan plan. Maka kita boleh anggap pandangan hadapan adalah daripada sebelah kanan dan ini adalah pandangan sisi. Sebab apa? Diberi pandangan plan di sebelah kanan, maka hadapan adalah di bawah pandangan plan. Okey, sebelah sini akan ada pandangan hadapan. Okey, jadi kita unculkan saja daripada pandangan plan ke pandangan hadapan. Okey. Hadapan. Okey, maka daripada pandangan hadapan, kita tengok soalan. Kita akan lihat garisan ini. Okey, dan kita lihat tinggi dia adalah 60. Maka kita boleh ambil ketinggian menggunakan jadi kita boleh tengok soalan, kita boleh pekatkan yang ini. Okey, kita dah lukis. Mana? Kita dah lukis yang ni dan juga pada pandangan ini. Okey, yang ini kita belum lukis. Ini adalah lengkuk, tetapi garisan lengkuk ni adalah jika dilihat daripada pandangan hadapan adalah selari dengan garisan tegak di belakang. Okey, maka pada pandangan hadapan gambarannya adalah seperti ini. Okey. Okey, untuk kita lukis pandangan sisi, okey, kita akan unjukkan daripada pandangan plan ke garisan unjuran pergi ke pandangan sisi. Okey, kita boleh buat garisan 45 darjah. Okey, yang pertama adalah yang ini lah. Okey, masa kita siapkan untuk
Ini sebenarnya adalah di hujung. Kita akan siapkan. Okey, bagaimana pula dengan lengkuk ni? Lengkung. Lengkung. Okey, jadi kita tahu lengkung ni adalah di kawasan yang pada pandangan sisi yang ini dan juga pada pandangan plan yang di sini lah. Okey, yang ni adalah yang bawah ni. Okey, betul. Yang bawah ni adalah yang ini. Maka ini adalah yang lengkung. Okey, jadi macam ni kita nak siapkan lengkung. Okey, kita ikut langkah demi langkah. Di mana pada bahagian lengkung kita akan unjurkan pada pandangan plan, kemudian ke garisan unjuran, kemudian pergi ke pandangan sisi. Okey, cara dia adalah seperti ini. Okey, kita ambil jarak yang kita tentukanlah. Contohnya di sini. Yang penting kita unjurkan lah untuk kita dapat ke lengkung ni. Kita unjurkan ke pandangan plan. Okay, kemudian daripada pandangan plan pergi ke garisan unjuran. Daripada garisan unjuran pergi ke pandangan sisi. Okey, di sini. Okey, kemudian temukan semula di sini. Okey, jadi ni adalah titik lengkung pertama. Okey, seterusnya kita buatlah di sepanjang lengkung ni kita buat kaedah yang sama. Okey, pergi ke lengkung. Okey, kemudian pergi ke garisan unjuran. Okey, kemudian pergi ke pandangan sisi. Okey, kita ulang step tu sampailah kita dapat lengkung. Ini adalah kaedah untuk mencari lengkung. Ini adalah titik lengkung yang seterusnya. Okey, jadi lengkapkan semua ini. Okey, so okey, nampak titik daripada pandangan sisi yang ni yang kita dah unjurkan. Okey, maka awak akan cantumkan kesemuanya menggunakan French curve. Okey, so saya ketiadaan French curve. Kalau buat freehand salah, kita akan gunakan French curve sehingga ke hujung ini. Okey. Okey, untuk permukaan lengkung yang seterusnya, jadi awak semua akan bincangkan dengan guru masing-masing dalam kelas tutorial. Okey, jadi sekian saja untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, semoga semua dapat faham bagaimana hendak melukis lukisan ortografik. Okay, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.